Dah lah siapa lewat, tajuk untuk tengok. Nah, oh, jahat. Nah, jadi yang saya bawanya kitab Al-Mawa'izul Usuriyah. Nah, kita baca kitab lah, boleh deh? Boleh. Kita baca kitab, mungkin kita tak pandai nak ceramah-ceramah ni. Mungkin style kita ceramah-ceramah ke apa. Saya bawa kitab Al-Mawa'izul Usuriyah. Tajuknya peringatan-peringatan yang dibangsakan pada burung pipit. Dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Dia himpun dalam ni arba'in minal ahaditsin nabawiyyati, 40 daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengoklah kena dengan tajuk tu, kita kait jelah lagu mana. Nah, kita baca al-hadisul awal, hadis yang pertama dulu. Kata dianya an Abdullah bin Umar, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang kasih belah tu dikasihi akan mereka itu oleh Tuhan yang maha pemurah, maha berkat dan maha tinggi pangkatnya. Irhamu man fil ardi, kasih belahlah olehmu akan sesiapa sahaja yang ada pada bumi. Yarhamukum man fis samai, nescaya mengasihi akan kamu oleh mereka yang berada pada langit. Jadi hadis ni kalau kita biasa dengar para masyayikh, para guru-guru, dipanggil hadis musalsal bi awaliyah. Nah, hadis musalsal bil awaliyah. Hadis ni hadis yang pertama-tama sekali yang akan diperdengarkan oleh guru kepada murid dia sebelum daripada dia nak belajar hadis-hadis yang lain selain daripada itu. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang bersifat dengan kasih belah, orang yang bersifat dengan rahmah, orang yang bersifat dengan kasih belah, artinya riqatul qalb dia panggil. Orang bersifat dengan rahmat, dalam hati dia tu ada orang panggil rasa lembut hati. Tengok manusia lain dia rasa lembut hati, bahasa kasih belah. Orang lagu ni Nabi kata yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, akan dikasih belah oleh Tuhan yang maha pemurah, lagi maha berkat, lagi maha tinggi. Irhamu man fil ardi, kasih belahlah olehmu akan sesiapa saja yang ada pada bumi. Ia tidak sebut sama ada man tu ialah manusia saja ke, atau selain daripada manusia pun termasuk. Maka katanya ulama termasuk semua sekali. Hatta binatang sekalipun. Maka kan itulah kita selalu dengar ada kisah orang abidah, orang yang kaki kuat wa amal ibadat, perempuan yang kaki kuat wa amal ibadat, dibakar oleh Allah Ta'ala dalam neraka kerana dia membiarkan kucing yang dia bela sendiri itu tidak diberi makan. Mana dia tidak ada sifat kasih belah. Sebaliknya pelacur yang hijaunya sangat jijik, tetapi rasa kasih belah kepada seekor anjing, sanggup dia terjun turun dalam telaga, ambil air dengan kasut, lalu diberi minum. Tengok, Tuhan buat perumpamaan dengan perkara-perkara yang hina, tetapi tinggi balasannya kerana mahabbah, kerana rahmat, kerana mawaddah tadi. Mana perempuan tu hijab pelacur, hina, diberi minum tadi tu kepada anjing, bukan kucing lah, anjing. Salah satu daripada binatang yang najis, mughalazah, kalau kita bersentuhan dengan dia, salah satunya basah. Kemudian diberi air itu tidak dengan cawan, tidak dengan lah, tapi dengan kasut. Orang beri tak orang makan minum dengan kasut. Terakhir sekali nak tahu buka puasa kan, jemput orang main buka puasa kita, hidai dengan kasut. Pasal menyepak dengan tetamu kata. Orang tak hidai dengan kasut itu artinya hina. Tetapi dibalas syurga oleh Allah Ta'ala kerana sifat kasih belah tadi itu. Sifat kasih belah yang ada pada perempuan zaniah tadi itu.
Tu. Maka karena itu Nabi kata irhamu man fil ardi, kasih belahlah olehmu akan sesiapa sahaja yang ada pada bumi. Yarhamukum man fis sama'i, nescaya mengasihi belahlah akan kamu oleh mereka yang ada pada langit, yaitu daripada para malaikat. Man ni kena kepada para malaikat lah. Allah Ta'ala tidak boleh kita kata bertempat di langit. Kemudian dia kata wa fi muwafaqatil hadzal hadis, dan pada muafakat kena berbetulan dengan ini hadis Nabi SAW, hikayatun, ada satu cerita an Umar bin Al-Khattab, daripada Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu ta'ala anhu, kana yamshi fi sikakil Madinah. Satu hari Sayyidina Umar dia berjalan pada lorong-lorong di Madinah. Fara'a sabiyyan, maka melihat ia Sayyidina Umar akan satu budak laki-laki. Kana fi yadihi usfuran, ada pada tangan budak laki-laki tadi itu burung pipik. Burung pipik, burung halus lah, burung kecil. Wa kana yal'abu bihi, dan adalah kanak-kanak sabi, budak-budak tadi itu bermain-main dengan burung pipik tadi. Main-main maknanya buat khenak lah, lepak lampu, sepak kuda lah tu ni. Dia main. Orang dulu tak ada permainan. Ia lastik burung jatuh tak mampu lagi, ayo buat khenak. Sepak lah, titing-titing bola gitu, pung kuda. Pahakak pula. Oh, tak mampu lagi yang tadi. Ada main lagu tu. Tu. Bila begitu, farahima Umaru zalikal usfura, maka kesihabelah oleh Sayyidina Umar akan demikian itu burung pipik. Sayyidina Umar kata kesihe, kau burung pipiknya kemain kau budak ni, nya lepak, nya lambung, nya titing, nya sepak. Bila Sayyidina Umar tu kesihabelah kepada burung pipik tadi, fashtarahu minas sabiyyi, maka membelilah ia Umar daripada budak laki-laki tadi tu akan burung pipik tadi. Sayyidina Umar beli burung pipik tu daripada budak. Dia kata, mari budak, aku beli burung pipikmu ni, berapa nak jual, ambil duit, beli mainan lain. Maksudnya main burung ni. Bila budak tu jual kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar beli burung pipik tadi tu, fa'a'taqahu, maka membebaslah Umar akan dia burung pipik. Maka Sayyidina Umar pun lepas. Kita jauh-jauh. Cerita laginya, falamma tuwfiya Umaru, maka tak kala mana wafat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar pun wafat. Cerita tu lama dah. Kemudiannya Sayyidina Umarnya wafat lepas pada tu. Ra'ahu, melihat akan Sayyidina Umar tu al-jumhuru, oleh ramai jumhur, makna kebanyakan daripada sahabat-sahabat Nabi, fil manami, dalam mimpi. Jadi sahabat-sahabat Nabi selepas daripada Sayyidina Umar wafat tu, mereka banyak ramai hak mimpi jumpa Sayyidina Umar dalam mimpi. Fasa'aluhu, maka menanyalah oleh kebanyakan sahabat hak mimpi tadi tu akan Sayyidina Umar an halihi, tentang kelakuannya, tentang orang panggil bagaimana keadaan dia di alam barzakh. Faqalu, maka berkata oleh al-jumhur sahabat, oleh kebanyakan sahabat hak bermimpi, ma fa'alallahu bika, apa yang telah memperbuat oleh Allah Ta'ala dengan engkau, hai Umar. Tuhan balas gapo kamu, hai Umar? Mu dapat balas gapo, hai Umar? Allah Ta'ala balas gapo kamu? Qala Umaru, maka menjawab oleh Sayyidina Umar, ghafara li wa tajawaza anni, Tuhan ampun dosaku dan Tuhan maaf segala apa aku salah melampaui batas daripada dia. Itu. Qalu, lalu tanya sahabat-sahabat yang bermimpi jumpa Sayyidina Umar tadi, bi ayyi syai', dengan apa perkara? Dengan apa perkara kau orang panggil mu tu dapat keampunan Allah, dapat kemaafan Allah? Bijudika, dengan sebab pemurahmu kah? Au bi'adlika, atau dengan sebab keadilanmu kah? Sayyidina Umar ni terkenal juga dengan pemurah dan dengan keadilan. Sayyidina Umar ketika mana dia jadi khalifah, dia tak tidur malam. Jaga malam, siang hari urusan dengan urusan pemerintahan khilafah dianya. Kemudian malam harinya jalan malam, hidup siasat, cik tengok siapa sakit, siapa susah, siapa miskin, siapa memerlukan hajat. Sehingga orang tanya dia, hai Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa tak tidur malam? Dia kata, aku bimbang.
Dia kata aku ni, khasyitu, dia kata aku takut, aku bimbang, aku pusing. Lau ta'assarat baghlatun fil 'iraq. Kalaulah geleceh kaki seekor bagal, seekor keldai di hujung negeri Iraq, la hasabani Allah yaumal qiyamah. Nescaya Allah Ta'ala akan hisab aku di hari kiamat. Liman lam tusallih hadzal tariq ya Umar. Kenapa kamu tidak baiki jalan tu Sayyidina Umar? Itu orang yang betul-betul takut hak dia dengan makhluk Allah Ta'ala tidak tertunai ketika mana dia jadi khalifah. Ini payahlah nak jumpa pemimpin lagu ni lah ni. Kita jalan hajut cabut tayang motor orang lalu gedekung masuk. Aduk beki-beki ke buat relax sini. Baik. Au bi'adlika, atau dengan sebab keadilanmu kahai Umar, au bizuhdika, atau dengan sebab zuhudmu. Sayyidina Umar juga terkenal dengan zuhud. Pernah dia lewat hadir ke masjid untuk sembahyang Jumaat, kerananya tunggu kain baju dia tu terlewat basah, tunggu kering. Tunggu kering sini. Lambat basah, jadi sida-sida jemur kain, lambat nak kering. Jemaah duduk nunggu dah. Wana tak ada mari lagi Amirul Mukminin ni. Lama dulu khalifah lah jadi tu imamnya. Angga dia tu bukan imam pemerintah saja, imam pada akhirat, imam pada urusan dunia, imam pada urusan akhirat. Maka jemaah pakak tunggu. Sayyidina Umar dak mari. Lewat dah ni pukul 3 dah. Kita kata gitulah lebih kurang. Ada sejam lebih lagi masuk asar. Macam mana? Akhirnya gigi orang kita tengok tahu Sayyidina Umar buat apa. Sayyidina Umar takut tidur cenderung ke tak sedar. Rupa-rupa Sayyidina Umar duk cakung tunggu kain dia kering. Kelewat basuh baju, selatu je ada baju dia. Tengok. Zuhud Sayyidina Umar. Maka sahabat tanya, adakah dengan sebab zuhudmu Allah Ta'ala balas keampunan dan maaf dalam kesalahanmu? Qala, jawab oleh Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni fil qabri, tatak kala mana kalian semua meletakkan jasad aku dalam kubur, wasatartumuni biturabi, dan kalian semua menutupkan jasad aku dengan tanah, wa taraktumuni wahidan, dan kalian semua tinggal aku sorang-sorang dalam kubur, dakhala alayya malakani, nescaya masuk ke atas aku dua orang malaikat, mahibani, heboh. Heboh maknanya gerung kalau ditengoknya. Kedua-duanya tu gerung kalau dilihat. Fatara akli, maka gaib, maknanya hilang, tak sedar, akal akunya tak ada kesedaran dia tu, hilang, huyuk. Dalam kitab Nuruz Zalam karangan Syekh Nawawi Banten, disebutkan kisah Sayyidina Umar ni apabila dia wafat, siap tanah Sayyidina Ali tak balik lagi. Dia tekuk telinga dia di tanah, nak dengar Sayyidina Umar cakap gapo dengan muka nakil. Tu cerita tu ada lagi kitab Nuruz Zalam, syarah bagi kitab Aqidatul Awam. Sejauh mana sahih atau tak sahih tu kena cek balik lah. Tapi kisah ni sangat masyhur. Jadi Sayyidina Ali tu dengar sungguh. Mari muka nakil tanya dia, "Man rabbuka?" dengan bagian gitu, siapa Sayyidina Umar kelu nak jawab. Kelu gaib. Bila gitu Sayyidina Umar tanya, "Hei tu muka nakil, lagu ni kau cara mu jumpa dengan orang mukmin? Lagu ni cara mu tanya orang mukmin?" Kata muka nakil gini lah. Biasa gini nanya, tak ada cara lagu lain dah. Dengan muka bagian gini, suara pelakar lagu ni. Kata Sayyidina Umar, aku ni bersahabat dengan Nabi, hari-hari duduk dengan Nabi, masuk Islam dengan Nabi. Bahkan Sayyidina Umar ni tak ada lah orang yang dikatakan oleh Nabi, kalau ada lagi Nabi setelah aku, Umar layak jadi Nabi. Supaya umpama Harun dengan Nabi Musa. Hebat tak hebat Sayyidina Umar. Bahkan Nabi kata, ja'alallahu ala lisani Umar haqqan, Allah Ta'ala menjadikan pada lidah Umar ni kebenaran seumur keluar, tak ada pelawak. Sebab tu digelarkan Al-Faruq, orang yang membezakan di antara yang hak dengan yang batil, Sayyidina Umar. Tapi setahun ni pun bila mai tanya aku dengan muka lagu ni, suara lagu ni, aku gugup, tak ingat nak jawab ke apa ni. Mulai sekarang kena berjanji dengan aku, kalau jumpa orang mukmin jangan tanya lagu ni. Jangan muka lagu ni.
Tanya dengan penuh sopan santun. Excuse me, man rabbuka? Gitu. Tanya dengan sopan santun, dengan berjoruh molek. Mungkin nak kata, okey, kami berjanji Umar. Jadi sebenarnya dia dengar kat atas kubur dia kata, Umar. Hidup pun bermanfaat untuk orang mukmin, mati dia pun bermanfaat untuk orang mukmin. Cerita tu duduk mana Ustaz? Dalam kitab Nuruz Zalam Syarah Aqidatil Awam karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tu. Nama aku panggil Polaro pula. Berarti ni dicek dari kitab tu ya. Nah. Baik. Fatara akli, maka gaib, hilang, gugup akalku. Sebab apa? Sebab tengok hebohnya mereka tadi. Warta'adat mafasili. Warta'adat maknanya gementar. Mafasili, segala urat-urat sendi aku. Min haibatihima, dari kerana haiboh kedua-dua muka naki tadi. Wa akhadhani, dan mengambillah kedua-dua malaikat muka naki itu akan daku. Wa ajlasani, dan menduduklah kedua-duanya akan daku. Wa arada an yas'alani, dan menghendakilah kedua-dua muka naki tadi itu bahawa menanya kedua-duanya akan daku. Fasami'tu nidaan, maka tiba-tiba aku dengar ada suara, seruan suara minal hatifi, daripada pihak yang tidak berupa. Hatif ni dia panggil suara yang bunyi tapi tak ada orang, tak ada tuan. Batu telefon ni kalau orang Arab dia panggil hatif. Nah, hatif. Ati rakam hatif. Buat mari sini nombor telefon. Hatif apa hatif? Suara ada, tuan tak ada. Dekat sini. Tak ada tuan dalam tu, ada tuan dalam tu. Kalau kita cakap dengan orang tu telefon, tuan ada dalam telefon. Tak, tuan dia duduk jauh penuh dekat sini. Tapi suara tu dengar daripada telefon. Itu dia panggil hatif. Jadi bunyi suara tak ada tuan. Kata lagu mana? Utruka abdi, tinggallah kalian berdua akan hamba aku yakni Umar ni. Wala tukhawifahu, dan jangan kalian berdua menakuti akan dia. Fa inni, kerana sesungguhnya aku rahimtuhu, aku kasih kepada hamba aku Umar ni. Wa tajawaztu anhu, dan aku maaf segala apa yang kesalahan yang ada pada diri dia. Li'annahu, karena sesungguhnya Sayyidina Umar ni rahima usfuran fid dunya, kasih belah dia kepada burung pipit ketika mana hidup dia di dunia. Farahimtuhu fil uqbah, maka aku kasih belah ke dia pada hari uqbah, hari akhirat. Itu. Jadi nak cerita sininya, walaupun rahmat kita kasih itu kepada binatang sekalipun, Allah akan balas dengan kasih belah kepada kita. Sebagaimana kisah laginya dalam kitab Nasaihul Ibad, itu cerita Imam Ghazali. Nah, kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Banten lah. Kisah cerita Imam Ghazali ni ketika mana dia duduk menulis kitab. Zaman dulunya peng ni dia tidak sekali dakwah ini. Dia dakwah tu celup atau menulis, celup atau tulis. Tiba-tiba dia tengah celup pak tu tiba-tiba lalak hingga. Dia pun senyap. Dak gerak. Apa? Kesiannya kelalak ni dahaga lah tu. We minum. Cak lalak tu minum, sudah minum kenyap, ke beg, baru dia menulis. Maka bila Imam Ghazali dia wafat, orang mimpi jumpa Imam Ghazali. Supaya ni juga tanya, gapo balasan tu hawi kamu? Jawab Imam Ghazali, Allah Ta'ala maaf hapus kesalahan aku. Dengan sebab apa? Ilmumu, amalmu dok berlaku. Nak kira ilmu Imam Ghazali ni tak ada. Paling hebat. Karangan dia saja tu setiap fan ilmu ada. Banyak. Mishkatul Anwar, Kimya Us-Sa'adah. Apa lagi? Mi'yarul Adl. Apa lagi? Mustasfa. Itu. Al-Wajiz wal Aziz. Banyak kitab-kitab Imam Ghazali. Hak paling masyhur Ihya Ulumuddin. Sehingga ulama kata kalau tak ada kitab ulama lain yang mengarang tentang Islam melainkan Ihya Ulumuddin cukup memadai untuk orang Islam ni kenal apa dia Islam melalui kitab Ihya Ulumuddin. Hebat tak hebat Imam Ghazali? Tapi jawab Imam Ghazali bukan sebab tu. Tuhan hapus segala kesalahan aku dan beri balasan yang baik kepada aku kerana kasih belah aku kepada seekor lalat ketika mana aku duduk menulis dulunya. Lalat tu hingga aku tak gerak kerana lap biar dia minumnya. Tengok. Jadi nak rakyat kata ibadat yang
biasa-biasa saja, bahkan orang panggil ibadat hak bahasa jenis bukan hablum minan nas, bukan hubungnya dengan manusia, bahkan dengan makhluk Allah, seumpama lalat tadi, seumpama burung pipit tadi, tetapi didasari dengan rahmat kasih belah dalam hati, itu lebih daripada ibadat-ibadat yang kita duk hijau, duk ngamak banyak pahala dengan ibadat yang kita buat. Itu hebat. Kemudian kata dia, hikayatun, ada satu cerita ukhra yang lain. Kana abidun, adalah satu orang kaki kuat wa amal ibadat, fi Bani Israel, pada zaman Bani Israel, marra, lalu dia, ala kathibin minar ramali, di atas satu bukit yang penuh dengan pasir. Tu. Wakana, dan adalah ia, ada wakana qad asaba Bani Israila muja'atan, dan adalah pada ketika itunya, masa tersebut tu telah mengenai akan Bani Israel itu muja'atan, mana kelaparan, mana ketika tu barangkalinya kemarau. Allah Ta'ala uji Bani Israel ketika tu kelaparan, duk lapar, nak makan susah, nak ka'ak orang panggil, ka'ak, makannya susah nak dapat. Lalu laki-laki abid daripada Bani Israel tadi itu, bila dia lalu di satu bukit, tengok ada pasir, dia katakan, fatamanna fi nafsihi, maka berangan-angan dia, bercita-citalah abid tadi itu, fi nafsihi, di dalam hati dia, yang mari dalam hati dia, dia cakap, anna hadza law kana daqiqan, bahawasanya kalulah ni pasir ada pada bukit ni ialah tepung gandum, la ashba'u butuna Bani Israila, pasti aku akan makan kenyang semua perut-perut orang Bani Israel. Itu dia koyak ya baru tu. Bukannya jadi sungguh pasir itu tepung gandum. Dia tengok pasir atas bukit, banyak pasir ni. Kalau pasir ni jadi tepung gandum, aku nak belanja habis. Fok-fok Bani Israel lapar ni biar kenyang berlaku. Bila lagu tu, fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'i, maka Allah Ta'ala wahyu kepada seorang nabi daripada beberapa nabi-nabi Bani Israel, angkul, bahawa supaya dia kata li fulanin, kepada laki-laki abid tadi itu, kata mana? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad aujabalaka, sesungguhnya memperwajib Allah Ta'ala bagi engkau, minal ajri, daripada ganjaran pahala. Kenapa? Malau kana daqiqan, akan barang yang engkau niatkan pasir tadi itu kalau jadi tepung gandum, fatasaddaqtu bihi, pasti aku akan bersedekah dengan dia. Fatasaddaqta bihi, maka pasti engkau akan bersedekah dengan dia. Jadi Tuhan, Nabi Bani Israel itu diwahyukan oleh Allah Ta'ala supaya sapa kepada laki-laki tadi, Allah Ta'ala beri balasan pahala pun. Kenapa? Kerana muniak je baru, kalulah tepung gandum, pasir itu ialah jadi tepung gandum, pasti aku akan sedekah, aku akan jamu orang Bani Israel ini biar kenyang habis. Maka Tuhan kata, faman rahima ibadallahi, barang siapa yang kasih belah kepada hamba-hamba Allah, ya yarhamuhullahu ta'ala zalikal abd, yarhamuhullahu yarhamahullahu ta'ala, nescaya mengasihilah akan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita belanja sayang-sayang kita buka puasa, jangan semata-mata kerana nak kejar pahala buka puasa, belanja buka puasa. Memang orang panggil dalam hadisnya, Nabi SAW sabda, man fattara sa'iman kana maghfiratan li zunubihi, barang siapa yang belanja orang buka puasa, sedekah orang buka puasa, nescaya dapat keampunan bagi segala dosa-dosanya. Tetapi kita nak kejar selain daripada kita jamu orang buka puasa tu nak pahala, nak fadilat, kita jamu orang tu dengan rasa kasih belah, kesian belah. Kalau kita jamu orang dengan rasa kasih belah, maka Allah Ta'ala kasih pada kita. Sebagaimana abid tadi, fa inna dzalikal abda, kerana sesungguhnya seorang hamba, lamma rahima ibadallah, tatkala mana kasih dia akan segala hamba-hamba Allah, biqaulihi, dengan katanya, law kana hadza daqiqan,
Nah, kalaulah pasir yang ada pada bukit ini ialah tepung gandum, la ashba'un nasa, nescaya aku akan beri kenyang akan segala manusia. Fa wujidat thawabu, maka didapatkan akan pahala, kama law fa'ala, seperti mana jikalau dia sendiri yang mengerjakan perbuatan tersebut. Nah, jadi sebab tu kadang-kadang niat kita tu lebih baik daripada perbuatan kita. Nabi SAW sabda, niyatul mu'min khairum min amali. Niat kita orang mukmin ni lebih baik daripada perbuatan kita. Kadang-kadang hak kita buat tu tak jadi ke sekarang. Sebab apa? Sebab campur dengan riak, ujub, sum'ah, takabur. Habis gitu ya pahala. Nah, al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riya batal habis segala pahala. Betul? Tak usah amal Ustaz. Tarkul a'mal li ajli riya syirkun. Tinggal amal kerana takut ke riya, syirik pula. Apa tu? Walau bagaimanapun kita kena mujahadah, kena lawan nafsu kita. Nah, tu. Jadi kadang-kadangnya niat kita tu lebih baik daripada perbuatan kita. Contoh macam orang lah ni. Nah, bila masuk Ramadan ni kan, nah, kuat duk sedekah orang jam buka puasa. Bagus dah. Tapi kadang-kadang dia tak hitam pula tengok. Orang tu perlu kada nasi banyak-banyak ditemu. Nah, kadang-kadang kita ambung nasi. Siapa bazir pun ada. Nah, siapa bazir? Banyak mana nasi bazir, kuih bazir. Tak boleh pahala ke? Bapa tak boleh pahala. Dah bazir, adik-beradik setan. Nak ni. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayati. Sungguhnya orang mubazir itu ialah saudara syaitan. Maka tak dapat pahala. Maka sebab tu kadang-kadangnya niat kita tu lebih baik daripada perbuatan kita. Kalau kita tu niat dengan ikhlas, kasih belah. Macam hamba tadi, dia tak sedekah pun sebab apa? Sebab nak sedekah pasir lagu mana? Pasir bukan boleh makan. Tapi dia niat, dia cita-cita, kalaulah orang pakai pasir ni jadi tepung gandum, aku nak belanja, nak sedekah habis ke orang Bani Israel hak lapar biar kenyang belaka. Dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia kasih belah kepada orang yang lapar. Maka sebab tu kita niat. Nah, lalu kau kedai, kalau ada duit banyak aku nak belanja sayang aku. Nah, niat saja dapat pahala dah. Biar ada duit pun tak belanja. Niat saja. Tak jadi juga kalau niat saja lagu tu. Nah, niat tu ketika mana kita tak mampu, Tuhan Maha mengetahui kita ikhlas kedap. Jangan niat seumur dah ni. Saya niat dah nak belanja, niat dapat dah pahala. Lepas tu tak belanja-belanja apa? Niyatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin lebih baik lagi dia ya. Kalau aku belanja ke riak pula ya. Modal lagi tu. Baik, kemudian al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatallahi taala. Al-fajir makna orang jahat. Orang jahat, orang kaki maksiat. Nah, orang tolu maknanya, orang bengong. Gitu mudah dah ni. Tapi walau dia tolu, dia bengong, buat kaki maksiat banyak, dia ni ar-raji rahmatullahi ta'ala. Dia tetap berharap akan rahmat daripada Allah. Tak putus dia rahmat Allah Ta'ala. Lagu mana? Artinya dia bila buat maksiat, dia taubat. Lepas tu dia buat pula maksiat, lepas dia taubat pula. Lepas dia buat pula maksiat, dia taubat pula. Lepas tu dia buat pula maksiat, dia taubat pula. Sampai bila? Sampai mati lagu tu. Sebab apa? Sebab dia percaya rahmat Allah sangat luas. Tuhan kata rahmati wasi'at wa sabaqat anil ghadabi. Rahmatku sangat luas dan lebih terdahulu daripada kemarahan aku. Bukan Tuhan ada marah, Tuhan ada marah. Tapi rahmat Tuhan lebih luas daripada murka Tuhan. Maka sebab tu seorang yang fajir tadi, orang jahat, orang tolol, orang buat kerja maksiat, tapi ar-raji rahmatullah ta'ala, senantiasa harap dia akan rahmat daripada Allah. Tak putus rasa harap dia dengan rahmat Allah Ta'ala. Orang ni kata Nabi, aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnid. Orang ni lebih dekat dia dengan Allah Ta'ala berbanding orang yang kuat wa amal ibadat tapi muqnid. Apa muqnid? Yakni putus daripada rahmat Allah. Putus daripada rahmat Allah ada dua makna. Pertamanya dengan makna dia sendiri putus daripada rahmat Allah.
Itu makna pertama, dia sendiri putus daripada rahmat Allah. Yang kedua, maknanya dia memutuskan manusia lain daripada rahmat Allah. Gitu. Bagaimana makna dia putus daripada rahmat Allah? Artinya seorang hamba yang kuat wa amal ibadat tadi itu, selama mana dia buat wa amal ibadat, kuat bermujahadah, kuat wa amal ibadat, selama itunya hati dia tu berpegang di atas amal ibadat dia. Itu. Dia rasa amal ibadat dia yang boleh menyelamatkan dia daripada perbuatan maksiat. Dia rasa amal ibadat dia yang boleh menyelamatkan dia daripada api neraka. Rasa tak mungkin aku masuk neraka. Aku semaya banyak, zikir banyak. Dia rasa lagu tu. Tak mungkin aku akan buat maksiat tu sebab aku ni orang baik, orang cukup. Tengok orang tina, kalau orang tina tegur pun paling kat tu. Orang tina cakap pun tengok dinding, aku berdinding. Tak tengok orang tina, borok dia. Tak mungkin aku buat maksiat. Tiba-tiba bila dia terjatuh berbuat maksiat, maka dia putus daripada rahmat Allah. Gitu. Bila dia terjatuh buat maksiat, dia kata, sungguh, tak ada guna aku semaya lama ni. Malah aku semaya. Gitu. Itu orang panggil putus daripada rahmat Allah. Seperti mana kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata, min alamati i'timadi 'alal amal. Setengah daripada tanda-tanda orang yang hatinya berpegang di atas amal, bukan berpegang di atas Allah Ta'ala. Kita disuruh hati iktimad di atas Allah Ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Apa tawakkul? Yani i'timadul qalb, siqatul qalb 'ala Allah. Mana percaya hati kita di atas Allah Ta'ala, pegang hati kita di atas Allah Ta'ala. Kalau kita pegang hati dengan Allah Ta'ala, berarti setiap apa yang ditakdir oleh Allah Ta'ala, kita tunai tanggungjawab kita sebagai hamba. Gitu deh. Bila Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, boleh buat amal ibadat taat, maka kita syukur. Itu tanggungjawab kita, syukur. Jangan nampak kata ini hebatnya aku. Orang lain tak boleh zikir lagu ni. Orang lain tak boleh baca Quran banyak ni. Orang lain tak boleh tarawih 20 rakaat. Orang lain lapar je, kena go dah tu ni. Dah, ia pandang daripada Allah, nyata dia kembali kepada Allah. Dia syukur, syukur. Selamat daripada riak, ujub, semangat dan takabur. Kalau terjatuh dalam maksiat, ditakdirkan Tuhannya jatuh dalam maksiat, maka dia taubat. Walau banyak mana pun dia tetap taubat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Kalau diberi rezeki, nikmat, duit, harta, pangkat atau sebagainya tak kira, maka dia takwa kepada Allah. Dia teliti, ni daripada halal ke haram, dan nak dibelanja ni halal ke haram. Kalau diuji dengan masyaqqah, kesusahan, kepayahan, wabak, balak dan sebagainya, maka dia sabar. Atau lebih tinggi lagi, dia redha. Tinggi daripada redha lagi ialah taslim. Itu. Ini orang panggil hati manusia yang i'timad ala Allah. Tapi kalau orang itu tidak i'timad, tidak berpegang di atas Allah, tapi berpegang dia di atas amalan dia, ilmu dia. Ilmu saya ustaz, takkan saya buat maksiat kau. Tengok serba lah sama mana, janggut macam mana, mata celok semua, sugi kiri kanan telinga, sebab atau tekok berapa lapis, jumpa 2, 3, 4 lapis, hari habis tak nunggu tak ayat. Takkan saya buat maksiat kau. Dia rasa ilmu dia, amal dia yang boleh menyelamatkan dia. Tandanya ialah nuqsanur raja inda wujudiz zalam. Kurang dia berharap akan rahmat Allah, atau putus terus daripada rahmat Allah inda wujudiz zalam, ketika mana adanya kegelinciran. Bila geleceh sikit, terbuat maksiat sikit, maka dia pakai surrender dulu. Tak ada guna selama ni aku. Baik tak semaya lagu ni. Pakai tak semaya. Pakai tak puasa dulu. Pakai tak malah dah ikut orang. Malah taat Tuhan. Itu orang panggil tandanya selama ni dia berpegang di atas amal. Maka putus tak dia dengan rahmat Allah? Putus daripada rahmat Allah. Itu satu makna. Atau makna yang kedua, al-abid muqnid. Seorang yang kaki kuat wa amal ibadat tapi muqnid, dengan makna dia memutuskan orang lain daripada rahmat Allah. Oleh kerana dia banyak amal ibadat, maka dia tengok orang lain yang sikit amal ibadat ni, alih dengan kau belakang, taik ni. Gitu. Dia rasa macam alih dengan kau belakang orang lain. Ni bobok ni mai 8 rakaat tarawih alih dengan kau belakang ni. Dah lah 8 rakaat, doa buletin ni. Amin. Selawat pun lambat. Malah slow. Alih dengan
lakau buat hari ini. Oh gitu dia. Lepas tu dia, saya ahli syurga. Saya tengok 20 rakaat, lebih pada 20, kadang-kadang 100 rakaat. Tu. Dia rasa lagu tu. Ini juga orang panggil abid mau kena. Hamba yang memutuhkan orang lain daripada rahmat Allah, pada makna memutuhkan diri dia sendiri daripada rahmat Allah. Baik. Qala lalu berkata Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, akhbarana an Zaid bin Aslam, mengkhabar akan kami daripada Zaid bin Aslam, an Umar, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar kata, ini Sayyidina Umar cerita, anna rajulan kana fil umamil madiyati, bahwasanya ada satu orang laki-laki, dia ni setengah daripada umat nabi-nabi dulu. Ini Sayyidina Umar cerita. Walaupun cerita ni daripada mulut Sayyidina Umar, tapi kita orang yang ke belakang ni pastilah kita kena beradab dengan sahabat. Kita percaya Sayyidina Umar ni tak mungkin reka sendiri, melainkan dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kata, oh Umar je boleh jadi, ya bohong boleh jadi. Celaka sungguh ni. Kurang ajar tu dengan sahabat tu. Ada orang lain gitu. Nah, dia tanya, entas semaya tarawih apa rakaat? Apa rakaat entas semaya tarawih? 8. Bagus dia kata. 8 tu hak Nabi, 20 hak Umar. Ada orang gitu. Kata tadi, tanya entas semaya berapa rakaat? 20 hak Umar. 8 ni hak Nabi. Umar dengan Nabi mana hebat? Bengok buat banding gitu. Kata lu buat banding Nabi dengan Umar. Kena ke? Apa tak banding dengan Abu Jahal lah di sini? Ha? Tak kena buat banding Nabi dengan Sayyidina Umar. Mana boleh buat banding gitu? Nabi tak boleh buat banding dengan dia. Betul tak? Jadi orang cakap lagu ni, orang tu biadab dengan sahabat. Seolah-olah Sayyidina Umar tak ikut Nabi. Gitu kan? Jadi lebih hebat kita ni. Kita hidup di zaman Covid 2022, hari-hari tutup mulut, kulu gila ni, hebat daripada Sayyidina Umar lagi ikut Nabi tu. Tak malu kita ni, tak sedar diri buat kita ni. Sayyidina Umar tu ikut Nabi dah lah. Lepas tu dia kata bid'ah tu, dia kata nikmatu bid'atu hadhihi, molek bagus bid'ah ni, tu bukan 20 rakaat. Hak dikatakan bid'ah yang bagus tadi itu ialah dia hipung semua jemaah semaya di belakang seorang tu imam nama Ubay bin Ka'ab setiap malam Ramadan. Itu. Hak tu bid'ah. Hak tu Nabi tak buat. Nabi kalau zaman Nabinya, Nabi keluar 2-3 hari, Nabi tak keluar 3-4 hari. Nabi keluar 2-3 hari, Nabi tak keluar 3-4 hari. Semaya tarawih dengan sahabat di Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab Nabi bimbang takut Jibril turun memperwajib ke semaya tarawih. Semaya tarawih tiap-tiap malam Ramadan wajib hukum dia. Mampu gerah selok kerah kita hak malah ni. Allah, 5 waktu pun nonyedo 20 kaat pula mampu gerah dah ni. Maka Nabi itu bil mukminina raufur rahim. Dengan orang mukmin dia kasih belah. Itu Nabi. Nabi lagu tu. Nabi kalau jadi tu imam baca reka-reka. Nabi pesan iza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila mau jadi tu imam, maka mau baca perengeng-engeng, baca reka-reka. Paling afdal surah yang tamam. Mana? Wadduha, Alam Nashrah, Quliyah, Qulan. Kita malu nak baca tu. Takut dia kata tu imam kuliah tu. Takut. Kita kalau jadi tu imam tak baca 2-3 lah rakaat. Kalau orang tua mari tegur kata Tok Imam tolonglah baca reka sikit. Pocik sakit lutut. Pocik kena siasat iman pocik sangat dhaif. Jangan mati lolo dah. You mau hulu. Tu pok kita tu lagu tu perangai dah tu. Kalau jadi Tok Imam macam-macam aja. Kalau maya sore teh hos napah. Teh hos napah. Subhanallah amin. Allah salam sudah. Kalau maya sore. Kalau semaya ramai-ramai barulah panjangnya mengalung lagu ni, mengegek ke balik. Nabi kalau semaya sore dia baca rekah. Baca surah yang tamam. Bahkan surah yang tamam itulah orang panggil aksarus sawab, lebih banyak pahala. Itu. Kalau Nabi semaya sore, barulah Nabi baca panjang. Tu. Abdullah bin Mas'ud ni ataupun Anas bin Malik pernah ikut Nabi nak jadi makmum semaya qiyamul lail tahajud Nabi. Mu jangan tanya panjang dia. Satu rakaat surah Al-Baqarah. Rakaat pertama Al-Baqarah.
Bukan Al-Baqarah. Allah Akbar. Itu. Mana Alif Lam siapa habislah 2 juz lebih tu. Satu rakaat. Rakaat kedua Ali Imran. Itu. Tu sebab itulah hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamah, sehingga pecah bekok tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya malam. Kita bekok mata tidur malam. Balik itu yang kita ya. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi semaya solat, panjang selalunya baca. Tak ada apa dia larang nak ikut. Tak ada. Nah, tapi kalau Nabi jadi imam orang Nabi berekah-rekah yang sebab apa? Bil mukminina raufur rahim. Dengan orang mukmin Nabi itu kasih belah. Maka sebab tu Nabi itu tak tiap-tiap malam kita tarawih masjid. 2-3 malam Nabi semaya rumah. Pergi pula masjid 2-3 malam main rumah. Gitu. Sebab apa? Bimbang-bimbang Jibril tu pak wajib fokmu maya tarawih tiap-tiap malam Ramadan. Apakah habis pokok lagi. Nah, slow habis. Ada pun Sayyidina Umar, dia bukan Nabi. Nah, tak ada bimbel lah Jibril nak turun apa. Bukan kenapa Jibril turun juga. Salah dah tu. Nah, maka sebab tu dia tak bimbel Jibril turun. Maka dia reka apa? Tiap-tiap malam tarawih. Soal itu imam semua pakai ikut. Hak tu dia kata bid'ah. Ada pun 20 rakaat bukan bid'ah. Hak tu memang sahabat pun tahu Nabi buat 20 rakaat. Kalau tidak mesti ada satu riwayat paling kurang dhaif pun tak apa. Sahabat bangun menentang. Omar, apa yang banyak sangat 20 ni? Nabi buat apa ya? Tak ada hadis lagu tu. Semua sahabat masa tu kibarus sahabat. Semua dia lah setuju. Mana ijma'. Ijma' sukuti. Mari-mari kita ni pandai-pandai lapar. Mari mana tahu? Dia kata hadis Nabi ayat Aisyah kata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Hak tu bukan tarawih. Hak tu ite. Nah, Ibnu Taimiyah, Al-Hafiz Imam Ibnu Taimiyah, rahimahullah taala, dalam kitab fatwa dia kata, riwayat hadis tentang rakaat tarawih itu ada paling kurang 3. Pertama 13 rakaat. Bukan 8 rakaat, 13 rakaat. Yang kedua tak masuk ite tu. 13 rakaat tak masuk ite. Kalau masuk ite jadi 16 rakaat. Yang kedua 20 rakaat. Yang ketiga 40 rakaat. Lalu Ibnu Taimiyah dia tarjih. Dia kata khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik hijrah hak tengah. Mana? 20 rakaat. Jadi 20 rakaat ni seakan-akan ijma' dah. Nah, seakan-akan ijma' dah. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Lepas tu tak boleh buat apa tak? Boleh tak buat apa? Boleh. Cuma jangan kata hak lapar ni, hak lapar ni 20 hak majak. Jangan cakap gitu. Nah, lepas tu hak lapar ni hak siapa? Hak kita. Hak lapar ni hak kita. Hak kita siapa? Pemalas. Hak lapar ni hak kita. Gitu je. Jadi ingat, tiap kali hak daripada sahabat pasti dah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ke sahabat nak reka sendiri. Nah, tentu dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa kata Sayyidina Umar? Anna rajulan kana fil umamil madiyati, bahwasanya ada satu orang laki-laki, dia ni setengah daripada umat nabi-nabi yang terdahulu. Mana bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Yajtahidu fil ibadati, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal ibadah. Kuat wa amal ibadah. Nah, orang lain semaya tu hitam ya dai. Dok pun berasak, dia dok berapi tu. Penaga tu berapi tu dah. Kuatnya wa amal ibadah. Wa yushaddidu ala nafsi, dan bersangatan ekstrim di atas melawani nafsu dia. Orang lain kalau buka puasa kena sepinggan nasi je kah? Nah, lauk sedap 3 pinggan. Mending 3 tu sunnah ya. 3 pinggan dulu. Waktu jangan kata isyak dengan tarawih nak semaya. Maghrib pun tak boleh semaya. Atau nak juru habis. Dia tak. Dia kalau buka puasa sebutir tamar. Tu pun belah 2. Separuh lagi makan sahur kan. Tu kuatnya lawan nafsu. Nah, tu hebat tak hebat. Tapi Sayyidina Umar kata wa yaqnatun nasa min rahmatillahi ta'ala. Tapi perangai abid tadi laki-laki ni dia suka memutuhkan manusia lain daripada rahmat Allah. Dia tengok orang lain mengaku tak ini alingan. Ya sedia ahli syurga. Ada tadi. Summa mata. Kemudian mati laki-laki.
Bila mati laki-laki ni, faqala rajulu, maka berkata laki-laki tadi, ya Rabbi, hei Tuhanku, mali indaka, apakah balasan aku di sisi kamu? Maknanya tentu-tentu dia nak syurga. Tokalah amal ibadat banyak, mujahadah rajin kuat gini, nak ke neraka dia tu. Kita terawih 8 pun nak syurga lah. Oh nak syurga. Boleh ngata ya Allah. Syurga ya Allah. Boleh ngata ya Allah, syurga. Ada video klip saya tengok dalam Facebook tu, nakal sungguh, saya share tak apa. Dia doa depan Kaabah. Fulus. Pada orang itu je kata, minta lah syurga keampunan Tuhan. Nah, minta lah keampunan Tuhan, syurga. Tu minta ya tak, tapi fulus penting, fulus. Minta syurga, ya tak, syurga dan fulus. Kaya sungguh lepas tu, begol. Juta apa tu? Hai, kena kedok juga depan Kaabah kayak di fulus. Baik. Tentu-tentu dah dia nak syurga. Betul tak? Dia nak syurga. Maka dia mengharapkan Tuhan jawab ke dia, balasanmu syurga Firdaus yang a'la, paling tinggi, begitu gini. Nah, tiba-tiba Tuhan jawab, faqalallahu ta'ala lirrajuli, lalu Tuhan jawab kepada laki-laki tadi, an-naru, neraka. Aduh, balasanmu, tepatmu bukan syurga tapi neraka. Tu boleh bayar tak lagu mana? Kalau kita sendiri Tuhan jawab lagu tu ke kita, rasa suka, happy ya? Rasa nak gila ada dah ni. Tu ya laitani kuntu turaba, baik jadi tanah lah aku daripada jadi orang. Kalau Tuhan sendiri jawab neraka ke kita, nak ada kan? Kalau orang lain kata ke kita neraka, kita boleh jawab balik, neraka tu hak abahmu kau. Nah, sedap neraka kau orang macam hak cik dia punya neraka. Nah, tapi masalahnya bukan orang lain, Tuhan sendiri kata kita neraka. Lagu mana kata? Nah, rasa lagu mana? Oh, baik jadi tanah lah pada dia orang. Tak ada guna jadi orang dia tadi. Itu. Maka bila Tuhan kata ke dia laki-laki tadi, tepatmu neraka, qala rajulu, lalu jawab laki-laki, ya Rabbi, hei Tuhan, fa aina ibadati wa ijtihadi, pah kemana habis amal ibadat aku hak banyak-banyak, mujahadah aku hak hebat-hebat, mula pah kemana habis? Toke tak ada rasa. Orang lain kalau terawih sampai kak masuk syurga, toke aku kak sejuta maya ni berapi kan itu dah. Toke masuk neraka dah. Mana habis amal ibadat aku, kita tanya Tuhan. Faqala Allah Ta'ala, lalu Tuhan jawab ke dia, innaka, sesungguhnya engkau, kunta, adalah engkaunya, sifat engkau mulanya, taknatun nasa min rahmati fid dunya, engkau membutuhkan akan manusia lain daripada rahmatku ketika mana hidup di dunia. Ketika mana hidup di dunia mula suka sangat kata orang ni ahli neraka, orang ni tak boleh masuk syurga, orang ni kena go berlakon ni semua ahli neraka. Sepik syurga Tuhan, musuh orang je layak. Nah, maka Tuhan kata, fa ana aqnatukal yauma min rahmati, maka hari ini aku sendiri yang membutuhkanmu daripada rahmat aku. Sebab tu kata mukni kedua makna. Sama ada dia sendiri butuh daripada rahmat Allah, atau dia membutuhkan hamba-hamba Allah yang lain daripada rahmat Allah. Karena orang yang membutuhkan manusia lain daripada rahmat Allah, pada makna dia membutuhkan rahmat Allah daripada diri sendiri. Seperti juga ada satu kisah Nabi SAW cerita di zaman Bani Israel. Nabi kata, samaratu akhwani, ada dua orang adik-beradik. Ahaduhuma ya'budullah, salah seorangnya kuat wa amal ibadat, wa ukhra yusihi, seorang lagi kaki kuat buat maksiat. Mana abang dia kaki sejid, kaki jemaah sorang, kaki sejid tolba. Nah, tapi adik dia kaki maksiat, kaki disko. Nah, kaki cocok beten, cocok dulu. Wa fi dzati yaumin, pada satu hari, qala la'abid minhuma lil'as, lalu berkata seorang abang dia kaki kuat wa amal ibadat tu kepada adik dia kaki maksiat. Selama ni abang dia ni nasihat molek-molek baik-baik, adik dia tak dengar. Dah tu pergi disco, bol tu minum arak, bol ada saya botol. Adik dia dah pergi semua. Kali ni abang dia rasa puas ada nasihat molek, berat lalu. Enjak kamu kau. Dia kata kan? Wallahi la tadkhulanna an-nar wa la yaghfirullah lak. Demi Allah,
pasti Allah akan masukkan kamu ke dalam neraka dan Allah tidak akan ampun dosa kamu sekali-kali. Dia kata lagu tu ke adik dia. Lalu Nabi cerita, falamma tawaffahuma, tatak kala mana wafat kedua-dua adik-beradik tadi, Allah waffaqa baina yadayhi, Allah Ta'ala hipung akhirat esok di hadapan Allah. Faqala Allah Ta'ala minhuma lil abid, lalu Allah Ta'ala tanya kepada abang dia kaki amat ibadat. Tuhan tanya kan? Tuhan tanya, manil ladzi azinaka an tatali alayya. Tuhan tanya gitu. Man, siapakah alladzi yang azinaka, mengizinkan engkau an tatali alayya, ambil hijaku sebagai Tuhan. Aku mana? Agak nak jawab mana? Tuhan tanya hijau mana mula Nabi? Kata hijau dia capak Tuhan. Mana nampak Tuhan dah mula? Sudah. Nak jawab mana gitu? Tu jawab, memang saya Tuhan pun. Ni aku jawab gitu. Nah, hijau ke apa mula? Hijau agak. Mana nampak Tuhan mula tu? Sudah. Dah? Mana? Hijau ke ustaz? Mana dia ustaz kau Tuhan? Awak aja Tuhan mula. Habis orang lain ni aku dah kau ni sini. Nak jawab mana? Maka tak jawab apa dia kelu lidah. Akhirnya dihumbel oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Adik dia kaki maksiat masuk syurga. Pelik. Pelik. Tak ada pelik. Kerana ketika mana apa dia kata, wallahi la tadkhulanna an-nar wa la yaghfirullah laka, pastimu akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka dan Tuhan tak akan ampun dosamu sekali-kali. Ketika itu takdir Tuhannya dapat hidayah laki-laki tadi. Nah, adik dia kaki maksiat tu masuk. Orang panggil apa lah ni? Istilah budak-budak lah ni panggil apa? Dakwah apa? Sentak. Sentak. Dakwah sentak lah dah. Beringat dakwah sentak tu kadang-kadang orang yang didakwahi tu masuk syurga. Orang yang mendakwah masuk neraka. Tu habis dia dakwah sentak tu. Nah, sentak sungguh. Mu masuk neraka. Tuhan tak apa dah semua. Sentak dah. Semua tugas dekat sentak cabut habis dengan jatuh-jatuh. Nah, akhirnya adik dia tu taubat masuk syurga. Abang dia ketika mana dia kata ke adik dia kata mu pasti masuk neraka, Tuhan tak apa dosa. Dia rasa saya mesti masuk syurga. Saya amal ibadat tak pernah buat maksiat. Itu. Dia rasa takabur. Aku lebih baik daripada adik aku. Aku lebih hebat daripada adik aku. Aku tak pernah buat maksiat. Aku kaki kuat buat amal ibadat. Adik aku hok tolu, adik aku hok bengok, kaki disko, kaki cocok bintang, kaki tonggel. Nah, dia hok tolu ke aku. Dia rasa dia hebat daripada adik dia. Maka kerana sekelumit takabur menyelinap dalam jiwa seorang abid, sudah memandai untuk dihumbang oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Sebaliknya setitis penyesalan yang termasuk di dalam hati seorang pendosa cukup untuk Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia dan masuk dia dalam syurga. Habis. Kemudian boleh lagi deh. Dengar. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab bulan Ramadan ni tak agak nak ceramah. Kalau ceramah ni kena ada air ke apa. Bau sedap, bau moda tu mari gitu ni. Saya ni sungguh kalau bulan tidak Ramadan ceramah segar. Ya jadi ya dah. Nabi dah apa dah. Sebelum ceramah tu kena buat gambar dulu. Dia ni paling kurang 3 sunat. Dah. Baru segar ceramah tu segar. Tapi bulan Ramadan mana ada air dah. Ada air. Ada. Dah jangan duit. Dah buat tak ingat dah. Jadi bulan Ramadan ni jadi kita baca kitab lah straight gitu dah. Taruh rasa sudah tidur ni kalau suruh batal tidur selalu. Tengok dia kata ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok dia katakan anna rajulan, bahwasanya ada satu orang laki-laki lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Laki-laki ni tidak pernah beramal dengan satu amal kebaikan qattu, langsung. Tak pernah langsung. Kalau pernah juga hayat hidup semaya zuhur 4 rakaat, ada juga. Ada ni. Sekali je semaya zuhur.
Ayat hidup umur 70 tahun, semaya zuhur sekali ya. Ada juga buat amal ibadat walau sekali. Ni qattu langsung tak pernah buat. Illa melainkan tauhidah, dia percaya Tuhan itu satu. Satu tu. Bila sebut kata dia tak pernah buat amal ibadat langsung, tidak pernah buat amal kebaikan langsung, secara lazimnya kita kena faham dia buat amal kejahatan senantiasa, semua. Dia sebab jahat dengan baik ni tak boleh bisa. Dia tak boleh bisa. Kalau tidak jahat baik, kalau tidak baik jahat. Jangan kata saya ni tak jahat, cuma tak semaya ya. Bodoh cakap gitu. Tak semaya tu jahat lah, bodoh. Tu saya bukan jahat, saya tak semaya. Tak semaya tu jahat lah. Dia tak ngaku jahat ada dia. Saya baik sebenarnya, cuma tak semaya so. Tak semaya tu jahat dah. Kalau gitu. Sebab tu orang tabligh suruh buat perkara yang ma'ruf, itu pada makna cegah benda mungkar. Kadang-kadang saya pernah dengar orang bercakap, dia kata saya tabligh ni berani suruh buat benda ma'ruf je, tak berani nak cegah benda mungkar. Orang cakap gitu tu jahil, bodoh. Kalau bahasa Melayu bodoh lah. Jahil syarat orang ni dia tak boleh. Kalau kata bodoh, salah kan orang tu bodoh dah tu. Apa kata bodoh dah. Bahasa Melayu kata bodoh. Bahasa Arab sebut jahil. Orang kita kalau sebut jahil kan, angguk. Entah ni jahil lah. Ya ustaz, jahil. Ngaku lah jahil tu meh. Kata entah ni bodoh. Sedap nak tanya ayat bodoh. Bodoh kata ni. Maulah padahal bodoh aja ya telur tu. Arak Melayu ya ada tu. Tapi tak ada kita. Kalau punya arak sejuk dah. Lembut. Entah jahil. Naam ya jahil. Ngaku lalu jahil. Mu ni bodoh. Sedap mu bodoh kok. Beres lalu. Balos lalu. Baik. Jadi kalau Nabi kata laki-laki ni tak pernah buat amal kebajikan langsung, bermakna laki-laki ni buat amal kejahatan senantiasa. Sama-sama. Itu maksud. Bila buat perkara ma'ruf, tentu cegah perkara mungkar. Itu kaedah itu. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. An-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Suruh sesuatu perkara, cegah sebelah lawan dia. Larang sesuatu perkara, suruh sebelah lawan bagi dia. Begitu. Jadi sebab tu orang tabligh suruh orang pergi semaya, amrun ma'ruf lah. Amrun ma'ruf, automatik nahyul munkar. Mana? Cegah orang daripada tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang tu munkar. Betul tak? Munkar. Munkar ni mana? Ma haruma bi ijma'i. Benda yang diharam dengan ijma' ulama, itu dipanggil munkar. Kalau ulama masih khilaf lagi, itu tidak panggil munkar. Itu. Munkar ni benda yang diharam dengan ijma'. Tinggal sembahyang ni ijma' tak haram. Ijma'. Mana ada mazhab Syafi'i saja haram tinggal sembahyang. Kalau mazhab Maliki wajib tinggal sembahyang itu. Mazhab Hambali sunat tinggal sembahyang. Tak lah itu. Tak. Semua mazhab kata haram tinggal sembahyang. Mana ijma' dah? Ijma'. Maka munkar benda tu munkar. Jadi kalau orang suruh pergi sembahyang, pada makna cegah tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang tu munkar, pada makna cegah munkar. Cegah jangan berzina, pada makna suruh kahwin. Gitu kan? Tu tahajud hari ni kalau tidak saya duduk study. Tidak bawa cerita lain dah tahu. Tahu tengok sana ni banyak weh persediaan kahwin sebelum masa muda lah. Tak ada kena sedia apa ilmu lah. Nak nikah muda ni kena ilmu ni juga. Antara hak nikah muda Sayyidina Ali umur 20 nikah dah. Sayyidina Ali umur 20 nikah dah. Nabi Muhammad SAW umur 25. Sayyidina Ali awal lagi umur 20 nikah dah. Tapi tengok siapa Sayyidina Ali weh. Ana madinatul ilmi wa Ali yubahuha. Aku pembendaharaan ilmu, Ali itu pintunya. Dalam kitab ni ada 10 orang Khawarij mari tanya satu soalan yang sama, jawapan Sayyidina Ali semua berbeza. Adakah ilmu dengan harta hak mana lebih? Sayyidina Ali jawab, ilmu lebih pada harta sebab begini. Orang boleh tanya, ilmu dengan harta mana lebih? Ya Ali, ilmu lebih pada harta sebab lain pula begini. 10 jawapan lain-lain belaka. Mana Ali betul-betul Ali. Gitu. Tu patut nak jadi Ali semua Sayyidina Ali boleh nikah. Tak nikah ya awak dia.
Mana paling kurang kita bekalkan ilmu fardu ain. Kita sendiri tauhid biar kemat ahli sunnah wal jamaah. Nah, fiqh kita mengaji sah syarat batal ke apa semua sekali rukun. Nah, syarat bagi tiap-tiap rukun. Fardu ain dia settle. Sebab apa? Sebab apabila aku terima nikahnya, dengan mah kahwin yang tersebut, bila sah tu kan selalu dah orang panggil tanggungjawab mas'ul atas kepala kita sebagai suami. Tanggungjawab atas kepala kita dah. Nah, semayang bini sah kau tak sah kita mengajar kau tak bini agama hukum hakam apa atas kepala kita, kata kepala ustaz kan? Atas kepala kita. Cuma apabila kita tak reti nak mengajar juga, baru wajib kita mengada ketuk guru hak boleh ajar ilmu fardu ain atas bini kita, anak kita. Hak kita sendiri tak mampu nak mengajar. Kan kita banyak meeting. Nah, ustaz lah ni di Imam Melaka. Ada ni. Sejam 500 Oh, nanti mengajar sejam 500 pagak. Tak usah mengajar. Beres lalu. Selesai masalah. Bangun bandar tak? Aku pun tak bandar dah tadi. Tapi mahal sangat tu. Dah siapa dia suruh tak ngaji? Nah, kalau kita ngaji tak ada kena ada ustaz dah mengajar. Kita sendiri mengajar bini kita, anak kita, fardu ain cukup. Anak lebih lagi atas pondok. Fardu ain kena settle. Itu bekal yang pertama. Bukan pitih dulu. Pitih dia. Orang lah ni kalau peliknya cari duit dulu kalau nak nikah. Nah, tak betul tu. Hak betulnya nikah. Lepas tu baru dapat duit banyak. Dah sungguh? Tak ni. Sebab apa? Rezeki bini kita. Pak kalau bini, kalau dak mandu boleh anak. Pak kalau anak tu banyak pula subuh, 3 4 5 ekor. Nah, 4 5 ekor tu siapa dia? Kita nak cari siapa kena wajib cari nafkah? Kita. Maka sumber rezeki ni Allah Taala asbabnya kita sebagai suami. Kalau mau naik pakak boleh, banyak, pelik. Benar bukan rezekimu saja. Rezeki binimu, anak-anakmu itu. Tu. Kalau duk sah kan gitu, duit banyak tu. Cukup mu sore. Nah, makan pagi, tengah hari. Nah, makan sore. Duk banyak, 10 ke makan sore. Ada sore dia ke 10. Oh, berat tu. Kucing Afrik gapo gitu dia. Makan RM1, RM2 gitu je. Betul tak? Jadi nak rezeki banyak kena nikah. Bukan cari rezeki dulu baru nikah. Nah, ni. Sebab apa? Sebab rezeki tu jamin. Nah, tu jamin. Jamin ben. InsyaAllah ada lah tu pokok panau. Nah, yakin dengan janji rezeki daripada Allah Taala. Orang yang syok dengan janji rezeki daripada Allah Taala, salah satu daripada asbab mati dia kekal dalam neraka. Itu kan? Cerita Syekh Junid Baghdadi kan? Ada seorang pencuri kain kapal orang mati. Dia kalau orang mati, kita anda lalu kubur. Malam, masuk nak cakap pula. Ambil kain kapal tu, dijual balik. Tu. Selama 40 tahun dia buat kerja lagu tu. Tiap-tiap kali orang mati, dia pergi talqin sekali. Dia ni. Ngatik hilir-hilir kepala kali sudah. Orang balik kakak, dia pun tanda. Malam ni mari, cakap balik. Ambil kain kapal, jual. Takdir Tuhan lah sekali boleh kau kain kapal orang tina yang solehah. Bila dia nak buka kain kapal orang tina tu celak mata. Mayat tu celak mata. Yang kata, hei laki-laki. Nah, saat hidup aku tak pernah pun aurat aku dilihat oleh laki-laki ajnabi. Masa saat aku mati ni, boleh laki-laki nak lihat aurat aku. Nah, maka lah pencuri kain kapal tadi tu terkejut dan menangis situ selalu taubat. Kalau kita dak lompat lari nak hatu pocong apa lah kita. Dia dah. Sebab apa? Dia kata orang yang mati dah pun nak taat ke Tuhan lagi tutup aurat. Aku hak hidup duduk neraka dengan Tuhan curi kain orang, kain kapal orang. Akhirnya dia pergi jumpa dengan Syekh Junid Baghdadi. Ngadu dengan Syekh Junid Baghdadi. Nah. Sayyidi Syekh, adakah ada ruang lagi untuk aku taubat dosa-dosa aku? Kata Syekh Junid, selagi mana nyawamu tak sapa di ghar-gharah anak tekokmu, dan selagi mana matahari tak naik ke barat, selagi itu pintu taubat tu sama-sama terbuka untuk mana-mana hamba dia. Tak ada pilih kasih dia. Nah, apa dosamu? Siapa mu tanya lagi tu? Cuba cerita. Lalu lagi kita cerita, aku ni curi kain kapal. Selama mana? 40 tahun.
Curi kain kapal jual. Kain kapal baru dia jual balik. Nah. Maka Syekh Junid tanya, selama 40 tahun tu mencuri kain kapal orang hok mati, berapa orang hok bila menggali balik kubur dia, mayatnya tetap berhadap pada kiblat. Dia ni kalau mati dia hadap kiblat. Bukan letak negak gitu dah, kan? Menghadap kiblat. Jawab laki-laki tadi, selama 40 tahun dua kerja lagu tu, hanya 4 orang saja dia tengok tetap menghadap kiblat. Orang semua membelakangi kiblat. Artinya mati kafir walaupun ditanya di perkuburan Islam. Jawab Syekh Junid, itulah asbabnya syok dengan janji rezeki daripada Allah Ta'ala. Syok dia, kalau nikah ke tak cukup duit nak sara bini. Jangan duk pilih hok mahal-mahal belanja. Pilih hok murah-murah cukup lah. Nah, nak pilih hok mahal-mahal, hok soleh, hok jangan. Dak sini. Tak pada dengan khako body nak aku nyanyi, letih kita. Jadi pilih hok muda-muda. Bare sama ya belaka. Hok suka tu ya behel, tak suka tu yang neng bare ke pula. Nah, gitu ya nak ya. Nah tu. Jadi persediaan untuk nikah pada waktu muda ni pertamanya ilmu. Yang keduanya ialah keyakinan dengan rezeki Allah Ta'ala. Nah, tapi jangan pula yakin saja kita tak hijau. Kamu duduk saya ya Allah, janji rezeki banyak lepas nikah. Lepas tu kan, kau tak connect dah bilik. Lagi hijau kamu, boleh. Duit masuk ke mana? Berada ni. Tubik lagi hijau. Gim nego kau hijau ke gaji kau gapo ikut. Ya betul. Usaha kita ni makam asbab. Kena usaha dengan cara asbab. Dah kata Ibn Athaillah Al-Sakandari lagi tak karya. Iradatu katajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyati. Munak kepada makam tajrid. Makam tajrid itu makam tak kena usaha. Ada orang makam tak kena usaha. Nah, wali-wali lah. Macam wali-wali macam kita ni kena usaha. Dah, wali-wali ada tak kena usaha. Bukan semua wali tu tak kena usaha. Wali-wali pun ada usaha. Nah, tapi ada wali-wali yang tak kena usaha. Ia nak duit. Akak sejadah ada sejuta. Ada. Iya. Apa pelik ke apa? Kalau Tuhan nak duit ke dia. Nah, tengok Maryam. Maryam bintu Imran mak Nabi Isa alaihissalam tu. Nah, lapar ke apa buah? Ada saja dah. Tapi dia ada dalam merah ayat. Buah hak tak ada di musim pula tu tak ada. Tengok Nabi Zakaria. Siapa dia? Buah. Ni bukan musim. Ni musim panas mana? Buah musim sejuk ada. Oh tu tak ada kena menang ni. Tak ada kena pergi beli, tak ada kena petik pokok. Kalau Tuhan nak beri ada. Tu orang panggil makam tajrid. Jadi seorang yang nak pada makam tajrid, iradatu kat tajridah, kemahuan engkau untuk dapat pada makam tajrid, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Sertanya Allah Taala letakmu pada makam asbab, kena usaha. Itu dia panggil minasyahwatil khafiyah. Itu setengah daripada keinginan nafsu yang tersembunyi. Nah itu. Ya ada orang setengah-setengah. Masa dia kuat bisnes, tak semayat beh. Nah, tak tahu masjid surah mana, tak tahu piyuh lekat mana. Hari-hari cara kopi piti jadi jutawan. Akhirnya rasa nak taubat, rasa jauh dengan Tuhan ni. Bila nak taubat dekat pakai tinggal terus syarikat dia. Nah, pakai letak terus dia hotel. Gulung terus, tutup terus bisnes dia. Lepas tu duduk di masjid golek wasbah. Allah. Lepas tu duk harap kata Tuhan hantar berkat dari muka dia gitu. Tak lah jawab dia. Nah, pagi-pagi duk hitam orang masjid gitu. Kedai kecana. Tak ada suara habuk ajak aku ni. Asul dah lah. Duit ada dah dia poket nak makan. Bahasa. Nah, takut orang tak belanja kan. Selok nampak sebingga boleh belakang. Nah, lepas tu zikir tak ada lah sekali. Tak kena dah ni. Malah dah aku kena klik ke lagu sedia. Akhirnya tinggal pula masjid. Duduk hijau 10-9 pula. Ini ada orang tu. Betul tak? Ada tu. Dulu dia walau beli rumah. Nah, bila dah taubat sikit kan? Nah, tak boleh, haram. Jual balik rumah. Lepas tu duduk menyewa pula. Jadi itulah kata. Lapar warok sangat tak tepak dia panggil lah. Jangan lagu tu lah. Jangan lagu tu. Baik. Tu.
Mana ada ceritanya? Aja lagi. Jadi persediaan untuk menikah semuda ni pertama ni ilmu, yang kedua yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Kemudian jangan tinggal usaha jangan tinggal. Melainkan kita tu siapa di tahap makam tajri. Tak apa. Kalau orang duduk di makam tajri, turun pergi usaha, itu menghina orang panggil kurnia Allah Ta'ala pula. Itu. Dalam kita ikan kat sebut tu. Tuhan letak dia di makam tajri dah. Tak ada kena usaha. Ada orang gitu. Wallahu a'lam lah. Kalau dengan cerita almarhum Tuan Guru Haji Rafi'i di Kedah meninggal. Kenal tak? Pondok Zuhdi ya. Tuan Guru Haji Rafi'i itu dicerita oleh orangnya, tak tahu dia boleh ke mana, berah ke apa. Hari-hari ni ada je orang mari hantar nasi, hantar lauk, hantar berah, hantar gatu. Tak ada kena usaha dia. Dia hidup dia berzikir, mengajar. Meninggal ada almarhum. Pondok Zuhdiah rasa, di Kedah. Kau bapak kita tak kenal tu guru pondok ni. Dia siapa ni? Nak kenal tu guru pondok ya? Tugu almarhum Tugu Haji Rafi'i nama dia, tak silap. Jadi tiap-tiap hari ni ada je orang mari hantar berah ke. Dia tak ada kena buat kerja ke. Dia kerja dia berzikir, ibadat, sembahyang, ngajar anak murid. Itu je. Tak ada kata pergi buka kaunter nak nego kau gapo, kedai runcit kau gapo, nak nyaku kau menanek. Tak ada. Kerja dia tu je. Rumah dia masjid pondok dia. Itu. Tapi ada semua makan rumah. Tu panggil orang makam tajri juga tu. Tak ada kena usaha. Kalau dia pula pergi tutup kitab, pergi tutup sejadah, pergi buka bisnes tu nak jadi, tu orang panggil dia pula menghina kurnia Allah Ta'ala. Itu dah. Habis. Mana cerita tadi ni? Falamma, jadi Nabi ceritanya ada satu orang laki-laki, dia langsung tak pernah buat amal kebaikan, melainkan dia percaya Tuhan itu satu. Falamma, maka tak kala mana hadarahul mautu, hati akan dia oleh mati. Maknanya dia rasa sakit dia ni dekat-dekat dengan mati dah ni. Gitu, aku ni mati dah, aku dengan sakit ni, berat benar sakit ni. Qala li ahli, lalu dia kata ke anak bini dia. Dia pesan ke anak bini dia, kata mana? Idza ana mutu, apabila mati olehku, fa ahriquni binnar, maka kalian bakarlah jasad aku dalam api. Dia pesan ke anak bini dia supaya bakar jasad dia kalau mati dalam api. Hatta tad'uni ramadan, sehingga mu biarkan jasad aku dalam api itu jadi abu. Itu. Thumma daruni fil bahri fi yaumin rihid, kemudian kalian ambil abu mayat aku tu dilempar ke laut, tapi jangan lempar selalu. Tengok dulu, angin bertiup kecil ke tak? Kalau tak ada angin jangan lempar. Kalau angin kau lempar abu. Ada ke laut. Fa fa'alu, maka anak bini dia buat suruh lagu tu. Maksudnya ya. Jadi tak ada belak, muka dia pun jahat. Dia pun jahat, anak bini jahat, jahil, tuki. Itu. Sebab tu kalau kita nak anak bini kita tu solehah, soleh dan solehah, kita laki-laki kena soleh dulu. Gitu lah. Jadi kena ingat sama dalam ayat Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang mukmin, qu anfusakum, jaga diri kamu dulu. Ibda' di nafsi, mulakan kebaikan daripada diri kamu. Nabi ayat. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada kena bakaran api neraka. Sahabat kita tanya Abdullah bin Abbas, apa maknanya kita jaga diri kita dan keluarga kita daripada kena bakaran api neraka? Jawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqihuhum fiddin, beri faham keluarga kamu tu dengan agama. Itu maksud jaga anak bini kita daripada kena bakaran api neraka. Jadi sebab tu kalau kita tu jahat, maka kita akan dapat bini yang jahat, jahil, tuki. Gitu. Maka kalau kita nak bini kita yang solehah, yang baik, sejuk mata hati,
kita sendiri tu kena jadi sejuk juga lah di mata bini kita. Nah, kalau bini kita tengok bulu mata serabut nak lenyek bahasa nak tu lelaki dia. Lagu tu juga lagi dia apa? Nah, itu. Tu bila dapat anak, sama juga. Kadang-kadang orang tua ni suruh, ada kok jenis suruh anak buat baik. Kata, pergi masjid tu. Suruh anak pergi masjid. Pergi masjid. Lepas tu, dia kucak kopi, buka TV, tengok Netflix, seokok lah lepas. Suriah pada. Anak suruh amak pergi masjid. Kan tak kena lagu tu. Anak kata, bengok pok aku ni. Maka katanya dalam kaedah, dia kata dilalatul fi'liyah aqwa min dilalatil qawliyah. Pengertian dengan secara praktikal itu lebih kuat daripada pengertian dengan secara perkataan. Tu kadang-kadang kita tu suruh gitu-gitu ya. Anak pergi masjid, gitu ya. Pergi masjid. Tapi kita dulu hok langkah kaki pergi masjid. Anak kita akan tiru perbuatan kita. Gitu. Tu jangan kita hanya suruh tapi kita tak buat. Atau kita buat tapi tak suruh. Kita pergi masjid, tak suruh anak bini ke apa, kita justru kita. Ya. Bengok. Hak lain kosi belaka. Beras kosi anak bini, lauk kosi anak bini, kate kosi anak bini. Tapi mari buku agama ibadat, suku-suku. Lakum dinukum waliyadin. Gitu kan? Nafsi-nafsi. Mana boleh itu? Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan tiap-tiap kita itu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin itu akan ditanya daripada apa benda yang dia pimpin. Kata almarhum tu guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Dia kata kita ni semasa kita belum kahwin, ketika mana kita bujang, ibaratnya seperti kita tu mengemudi perahu atau kapal kita sore diri. Sore diri kita nak kayuh, nak mendayung ke mana, nak kayuh ke mana, suka hati kita. Betul tak? Nak pergi ke hulu, nak pergi ke hilir, nak pergi mana, suka hati kita. Tak ada masalah berapa. Kerana kita sore-sore kita atas perahu. Kalau bujang sana sedap. Ni ramai lagi hak bujang sini. Semua bujang lagi ke mana? Weh, tak benar buat ni. Nabi bujang lagi. Nabi bujang 3. Nah. Nabi bujang 3. Orang lain bujang 4 lagi ni. Ketika mana kita bujang kat Allah sedap sungguh. Sungguh. Kalau tanya aku kat Allah sedap bujang ni. Kita nak pergi ke mana? Nak pergi karaoke ke? Nak pergi Depok situ, nak pergi puas hati. Tak ada sakut orang kapal. Iya. Mudah. Tapi bila kita bini tak ada dah buat cara kemudian sampai bujang tak ada. Tu kita tak boleh buat lakak bujang dah bila kita bini beranak gapo banyak tanggungjawab dan sebagainya. Jadi apabila kita ni bini kata tu guru ambonya, bila kita bini, maka ketika tu kita seolah-olahnya ambil seorang penopel letak dalam perahu kita. Itu. Maka bila letak atas perahu kita seorang penopel, kalau kita tak pesan ke penopel kita ni, duduk molek, jangan melompat, jangan duk buat tebuk perahu tak betul kayu, nanti karya kita pakai dalam laut. Boleh jadi dia buat. Tak pesan kita duk kayu ya perahu. Penopel tu duk melompat, duduk tebuk perahu. Kita tengok. Tak apa tebuk kan. Duk ya. Apa tengok laut, apa-apa duk gini, apa-apa habis. Itu baru bini. Kalau boleh anak 2 3 4 ekor semua toyo lah kan. Kira lagu mana? Keselak ni. Bini je tepuk, anak je lompat, beres, selesai masalah. Hak apa keras lepok, tok laki slow. Mampu slow karang gitu. Itulah ibaratnya bila kita bini beranak dan sebelum kita bini beranak kita bujang. Jadi mikir banyak sikit nak bini, bukan semata-mata nak selamatkan diri daripada jatuh berzina dan sebagainya. Mikir juga orang panggil tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Baik. Tak habislah cerita kita ni. Kemudiannya, kalau itu oleh kerana dia pun jahat, maka bini anak tentu-tentu dah jahil, okey.
Maka bila dia besar ke anak bini dia, kalau dia mati tu bakar jasad dia dalam api, pas buai abu tu ke laut, fafa'alu, maka anak bini buat sungguh. Kalau anak bini tu aling tahu, tak buat. Kenapa? Mana boleh? Hindu lah dia kata ni. Hindu lah. Maka bila begitu faizan, maka tiba-tiba huwa laki-laki tadi fi qabdatillahi ta'ala, di dalam genggaman Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia duduk dalam genggaman Allah Ta'ala. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala tanya dia. Tuhan tanya ni bukan Tuhan tak tahu dah. Tuhan tanya ni supaya kita yang tak tahu ni tahu. Tu setiap kali kita jumpa dalam hadis mana-mana, kalau kata Tuhan bertanya kepada para malaikatnya, ikutlah Tuhan tanya siapa-siapa, itu bukan makna Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Lepas tu Tuhan tanya apa dah yang Maha tahu? Supaya kita yang tak tahu ni tak tahu. Kalau Tuhan tak tanya, kita tak tahu jadi. Betul tak? Jangan kata, Tuhan pun tak tahu juga, sebab tu dia tanya. Dia kurang kita juga ni. Ya? Kita kalau tak tahu, kita tak tanya. Malu bertanya, sesat jalan gitu. Jadi Tuhan tanya ni bukan Tuhan tak tahu, Tuhan memang tahu. Tapi apa Tuhan tanya juga, dia mau mengetahui supaya kita tak tahu ni tahu. Mana gitu. Kali kita tanya senyap situ tak ada. Kita pun tanya apa je. Laki-laki ni dibakar mayat dia ni. Jadi bengok kita tak tahu apa sudah. Tapi bila Tuhan tak tanya, kita pun tahu. Gitu. Faqala Allah Ta'ala li rajuli, maka Tuhan pun tanya kepada laki-laki tadi, ma hamaluka ala ma fa'alta. Ma hamaluka, apakah hamaluka yang membebankan engkau ala ma fa'alta, di atas barang yang mengerja oleh engkau. Artinya mustareh kau gapo siapa mu besar orang buat lagu tu kamu tu. Itu dia. Tekanan perasaan gapo siapa mu besar orang supaya bakar mayatmu, jasadmu, buai je abung ke laut. Jawab laki-laki tadi, makhafatuka ya Rabbi. Makhafatuka ya Rabbi, kerana takut kamu itu. Laki-laki tadi saat dia sakit nak mati, dia mendengung, aku ni tak ada sebut yang habuk buat amal ibadat. Nak harap rahmat gapo daripada Tuhan. Macam buat kita ni ada juga terawih sampai kaat ni. Sedekah juga lah sia, tuku hok kul lah. Dekah masjid tu hok kul lah sia, hok kul. Saat nak mati tu ada ya Allah, mula kaji juga terawih sampai kaat, ya Allah, rahmatilah aku ya Allah. Ada juga ibadat-ibadat wala sikit pun kita boleh gantung rahmat dengan Tuhan. Dia nak gantung apa? Satu amal ibadat dia tak buat. Kata sudah nak mati dah aku tu ni. Kalau mati jumpa dengan Tuhan ni neraka dah aku. Ya percaya Tuhan ada, Tuhan dia percaya. Maka mari kelintah dalam kepala otak laki-laki ni, kalulah dia dibakar jadi abu, lempar ke laut, jadi hilang dia. Jadi Tuhan tak jumpa dia. Muhammad tak ada. Muhammad tak ada, dah hilang dah. Pak mana? Jadi mari kelintah mikir lagu tu. Maka dia pesan supaya buat lagu tu. Cekera kau dalam kepala otak dia, nanti bila jadi abu dilempar laut, hilanglah dia. Boleh lari daripada Tuhan. Kabar-kabar Tuhan lagi juga, jumpa Tuhan juga. Tuhan lagi buat kau jahil, dia jahil sungguh ni. Ajar dengan rasa orang mengajar kali ada ni. Tak ada arah. Tapi oleh kerana begitu Nabi kata faghfara lahu biha. Allah Ta'ala ampun dosa laki-laki tadi dengan sebab takut dia ke Tuhan. Nak tahu di mana? Tengok. Wahwa Nabi kata, padahal laki-laki tadi lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah, tidak pernah beramal dengan satu kebaikan langsung melainkan hanya percaya Tuhan itu satu. Kita nak tahu di mana orang itu baik atau kesudahan. Tak. Maka sebab tu tak boleh kita kata dengan neraka ni nampak tengok muka Abu Lahab tentu-tentu dan neraka. Jangan. Sebab itulah kalau kita tidak mahu bersifat memutuskan makhluk Allah daripada rahmat Allah, maka kata ulama arif billah, kita kena bersifat dengan dua kali. Pertamanya husnuzan ma'a ibadillah wa su'zan binafsihi. Sangka baik dengan mana-mana hamba Allah, jahat sangka dengan diri sendiri. Gitu. Kayak kita balik. Baik sangka dengan diri sendiri, jahat sangka dengan mana-mana hamba Allah. Saya tentu syurga. Nabi itu belum tentu lagi. Kayak lagu tu.
tu kita ni beres dah, selesai kita tentu ahli syurga. Pomak tu boleh tentu ahli syurga, mesti dia ada dengan aku. Oh, mesti dia. Kayak kita lagu tu jahat sangka dengan orang lain, baik sangka dengan diri sendiri. Hak disuruhnya ialah jahat sangka dengan diri sendiri, baik sangka dengan makhluk Allah. Bagaimana kita nak dapat sifat baik sangka dengan makhluk Allah, jahat sangka dengan diri sendiri? Kata ulama arif billah, hendaklah kita tadabbur ayat tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Tuhan kata di dalam malam adanya siang, di dalam siang adanya malam. Tengok. Malam sifatnya gelap, betul tak? Maka dosa sifat juga ialah gelap. Innal 'abda idza akhta'a nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba bila buat kerja dosa, Allah Ta'ala titik dalam hati dia dudukan hakikat asak hitam masuk dalam hati. Kadang-kadang bukan setakat hati kita, pas muka kita. Nak tengok keruh muka apa pula hak nak tanya ni. Lahak yang muka dia ni. Nak penuh dah kita pas muka naik kita. Hati tu kita pas muka naik kita. Tak tahu dah muka pula hak mana, tapi jahat muka. Walau seperti itu sekalipun kita tengok orang tersebut, kita kena sangka baik dia tu malam, yang mana ada dalam malam tu siang. Apa? Yang ni barangkali ada amal ibadat yang dikerjakan dengan secara sembunyi. Gitu. Sebaliknya kita ni seperti siang. Nah, semua cerah, hai muka. Tak ada dah aku muka Abu Lahab saya tak ada. Nah, semua muka. Mana muka Sayyidina Osman, muka Sayyidina Abu Bakar, juru nampak muka Pia, ada capa lah tu dia tu. Juru kan nampak. Siang kan? Cahaya, nur. Nah, tapi Tuhan kata di dalam siang adanya malam. Artinya kita tahu dosa apa kita buat. Walaupun kita berupa dengan rupa yang bercahaya ni, soleh. Nah, Suba, pio, sokok, janggut, celok, sugi kiri kanan, tengok misalku. Kuatnya dah. Tapi tetaplah kita kena kata, aku ni seperti siang, yang mana di dalam siang adanya malam. Iaitu kita sendiri tahu dosa apa yang kita buat secara sembunyi, manusia lain tidak tahu. Barulah kita boleh sangka jahat dengan diri sendiri dan baik sangka dengan makhluk Allah yang lain. Itu. Baik, habis. Buat ni weh. Satu dah. Boleh lagi? Kau tak boleh dah? Tak agak dah? Kalau tak agak dah, boleh dah tu. Sebab cerita lepas ni panjang. Panjang. Apa ni cerita Nabi? Kata hadza hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Cerita ni sedap kat sikit. Saya ambil intisari dah. Di zaman Nabi Musa tu ada satu orang laki-laki yang mati. Fakarihan nasu, maka manusia ni benci. Orang kampung dia benci ke dia. Fakarihan nasu ghaslahu wa dafnahu li fisqi. Manusia benci nak mandi mayat dia, nak tanam mayat dia, sebab dia tu fasik, jahat. Sehingga kata setengahnya dia dikenal dengan Abdullah Pasi. Nama dia Abdullah Pasi, Pak Allah Pasi. Apa dah tu? Pak Allah Pasi. Pak Allah Pasi, Abdullah Pasi. Jahat tak jahat dia, sampai bila dia mati tak ada seorang habuk orang kampung dia sanggup urus jenazah dia. Nah, ada tak orang kita sini? Gitu. Ada. Nah, jahat sungguh ni. Maka bila lama-lama duduk dalam rumah dengan tak ada siapa dia tanam, mandi, tanam, gapo urus jenazah, tajhizil mayit, akhirnya busuk rumah. Orang lalu mau mata bakar kapur ni, busuk ni. Akhirnya orang kampung pun buat keputusan, kita heret kaki, kuih-kuih kaki dia, heret dilempar dalam tu siapa. Lempar mayat tu itu siapa tu? Aduh. Bila begitu fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, Nabi Musa, mata rajulun fi mahallati fulanin fil mazbalati. Telah mati seorang laki-laki di kampung sekian-sekian duduk dalam tu siapa? Wa huwa, padahal ia laki-laki tadi waliyun min awliyai. Satu orang wali daripada wali-wali aku. Nak kata kan? Tengok. Walam yaghsiluhu, orang kampung dia tak mandi mayat dia. Walam yukaffinuhu, orang kampung dia tak kafan mayat dia. Walam yadfanuhu, dan orang kampung dia tak tanam jasad dia, mayat dia. Fadhhab anta, gimu Nabi Musa, faghsilhu, mandi mayat dia. Wa kaffinhu, kapan mayat dia.
wa shalli alaihi, dan sembahyang di atas jenazahnya, wadfanhu, dan tanamlah mayat tersebut. Faja'a Musa, maka datang Nabi Musa ila tilkal mahallati, ke tempat kampung tersebut. Wa sa'alahum, dan menanyalah Nabi Musa anil mayyiti, menanyalah Nabi Musa akan orang kampung tersebut anil mayyiti, tentang mayat. Faqalu, maka jawab orang kampung lahu bagi Nabi Musa, mata rajulun fi sifatin kadza wa kadza wa annahu kana fasiqan mu'linan. Jadi bila Nabi Musa pergi ke kampung itu tanya, ni ada tak orang kampung sini hok mati nama sekian-sekian ke apa semua? Orang kampung kata Nabi Musa, oh ada. Oh jahat nanti tu ya Nabi Musa. Dia jahat kali lah kampung ni, tak ada. Dia tu orang fasik hok dikenali. Mu'linan mana? Secara terang-terangan. Bukan fasik sembunyi-sembunyi dah. Terang-terangan lagi. Semua orang tahu dia fasik. Dia paling jahat sekali. Dosa apa dia tak pernah buat? Dia buat nakal dosa. Tu. Bila begitu, panjang ni. Pendek ceritanya ginilah. Aku cerita sendiri gitulah. Akhirnya Nabi Musa pun kata, tak apalah gitu kan. Tunjuk di mana tempat dia. Duduk atas siapa? Duduk siapa? Gila Nabi Musa. Gi ambil air, gi mandi-mandi naik. Orang kampung bengok. Apa ya Nabi Allah? Sebelum Nabi Musa tu nak heret, nak mandi mayat, Nabi Musa kata, Allah suruh aku mari untuk uruh jenazah laki-laki ni waliyun min awliyaillah. Satu orang wali daripada wali Allah. Bengok orang kampung, wali mana? Nanti ni daripada wali lagi ni. Jahat ya ni. Senyap orang kampung. Nabi Musa pun pening juga. Macam mana tu orang kata ni wali, orang kampung ni kata jahat belaka dah. Dia pun mandi mayat ke apa, sudah tanam ke apa, Nabi Musa pun munajat dengan Tuhan. Dia kata, "Tuhan aku Tuhan." Dia kata, dia kata, "Hei Tuhan." Dia kata, "Fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wat takbir." Dia kata, "Ilahi, hei Tuhanku, amartani bidafnihi wa salati alaihi." Musuh aku kita tanam mayat ni. Wassalati alaihi, dan semaya di atas mayat tu. Wa qaumuhu, padahal kaum dia, orang kampung dia, masyarakat kampung dia ni, yashhaduna alaihi syarran, semua menyaksikan bahawasanya dia tu orang jahat. Fa anta a'lamu minhum, engkaulah yang maha mengetahui lebih daripada masyarakat orang kampung dia, bisana'i wat takbir, dengan kepujian atau dengan kejian dengan seseorang tu. Lalu Tuhan kata, fa'ahallahu ta'ala ila Musa, sadaqa qaumuhu fima hakamu anhu min su'i af'ali. Tuhan kata betul tu orang kampung dia kata dia tu jahat, betul sungguh. Orang dia jahat, kena kata jahat, tak kena kata baik. Memang laki-laki tu jahat sungguh. Dan orang kampung dia kata dia tu jahat, betul sungguh. Tak salah lah. Tetapi walaupun dia jahat, ada 3 perkara yang dia senantiasa buat. Ini kata di dalam malam ada siang. Jahat bagaimana kita barangkali orang itu ada buat amal ibadat semuanya pun kita tak tahu. Gapo 3 perkara tu Tuhan? Pendek cerita 3 perkara ni Tuhan kata, pertama, setiap kali laki-laki ni buat maksiat, dia taubat dan dia bermunajat dengan Tuhan. Dia mengadu lagu ni sama aku. Hei Tuhanku, mulah yang maha mengetahui bagaimana bencinya aku kepada maksiat aku buat saat ni. Aku minta apa denganmu, rahmatmu sangat luas. Aku tak dapat nak mengawali diri aku sendiri. Sebab bukan salah aku semata-mata. Salah tiga ekor. Tiga golongan. 3 ekor salah. Pertamanya, nafsu aku sendiri ya. Yang keduanya, ialah syaitan. Yang ketiga, sayang aku hok tolong ni sok mau duit agak. Dek ni. Ya salah kau saya dia. Ada 3 kali dia kata. Hak tu kat jadi lemah semua aku. Kalau semua dia kata. Tu. Yang kedua, ketika mana dia duduk dengan sayang dia hok tolong. Duduk di skul joget cocok bintang ke apa dia ni. Hati dia tu teringat semua tu make up dia. Tuk bilak kapu dia, tuk siap kapu dia, tuk guru kapu dia, jemaah masjid surat kapu dia. Teringat sama, aku ni kalau boleh sayang apa waktu lagi seronok sebenarnya. Ia cinta kepada orang soleh, kasih dia pada orang soleh. Walaupun dia duduk sayang orang jahat, tapi hatinya duduk teringat ke orang baik. Itu yang kedua. Dan tidak hanya teringat, tidak hanya kasih dalam hati saja tak.
Dia buktikan dengan perbuatan. Apa yang ketiganya? Setiap bulan dia akan kumpul duit yang halal, harta yang halal. Apa tujuannya? Untuk transfer meben tuyu kepada tu email tu siyo, tu bila Allah solat gapo kapo dia ni senyap-senyap, mana sedekah senyap-senyap lah gitu, mana meben tuyu tu maksudnya sedekah senyap-senyap. Kalau dia bui terang-terang tu email tak ambil duit judi ni. Apa duit apa muka jahat. Jadi sipe kupu sedekah senyap-senyap. Tu duit haram dah. Duit haram untuk jual dengan geng-geng orang tolol itu. Tu tak. Tapi hak halal ni ya asing. Apa? Nak sedekah ke orang soleh. Maka dengan sebab 3 perkara tadi, aku apa rasul dia? Dan dia waliyun min awliyai. Satu orang wali daripada wali-wali aku. Inilah kita mudah-mudahannya kita boleh bersifat dengan husnuzan ma'a ibadillah wa su'zan binafsihi, sangka baik dengan hamba-hamba Allah, jahat sangka dengan diri sendiri. Kalau tandanya orang tu Allah Ta'ala nak jadi dia orang yang baik, maka dia akan jahat sangka dengan diri sendiri. Sebab apa? Bila dia jahat sangka dengan diri sendiri, maka daripada situlah dia mula mengislahkan diri, memperbaiki diri. Kalau rasa dia baik dah, dia tak akan baiki dah. Saya kan baik dah, saya kan soleh. Nak soleh nak ke mana lagi? Habis tahap soleh paling tinggi dah dia. Padahal dia jahat ya. Tapi kalau seorang tu dia suka jahat dengan diri sendiri, aku ni tak baik, aku ni banyak dosa, maka dia usaha untuk islah nafsi. Islah bin nafsi maknanya dia mengislah, memperbaiki, memperelokkan diri. Maka sebab tu marilah kita sama-sama bersifat dengan sifat husnuzan ma'a ibadillah wa su'zan bi nafsihi. Mudah-mudahan kita tidak memutuskan rahmat Allah daripada mana-mana hamba Allah, dan pasti kita sendiri tidak akan putus asa daripada rahmat Allah. Jadi aku rasa cukup setakat tu deh. Boleh deh. Bunyazir. Mudah-mudahannya dapat manfaat lah sedikit sebanyak daripada apa yang kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah. Jadi kalau ada lagi saya kita sambung lagi hadis dia, ada 40 hadis dah ni, macam kitab Imam Nawawi jugalah, 40 hadis pun dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah. Cuma lebih kitab ni nya dia bukan hanya ada hadis 40, dia ada hikayat orang-orang tasawuf, orang sufi, cerita-cerita hikayat itu. Tu kata-kata sahabat yang masuk habis. Tapi 40 hadis tetap dia akan jadi permulaan bagi tiap-tiap perbicaraan dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada sedikit pembacaan kitab hadis Al-Mawa'izul Usfuriyah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu min wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna الفتن. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وغض البصر يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.